Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syarif Iqmal beserta dua orang rakan saya iaitu Anselm anak Stephen dan Roziah binti Kadir. Hari ini kami akan membentangkan hasil daripada projek akhir tahun kami iaitu Multi-Function Chair. Untuk pengenalan, kerusi berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu kerusi ialah sejenis perabot untuk duduk, biasanya untuk kegunaan seorang. Ia memiliki bahagian sandar dan kekadangnya alas tangan. Kerusi seringnya mempunyai 4 batang kaki untuk menyanggah tempat duduk di atas lantai. Pada era yang serba canggih dan moden ini, kerusi merupakan suatu objek yang bagaikan wajib berada di setiap rumah, tempat belajar, pejabat dan di mana sahaja. Seperti yang kita lihat, kebanyakan kerusi pada masa kini mempunyai satu fungsi iaitu hanya untuk duduk dan berehat. Terdapat kajian yang mengatakan sebuah rumah yang mempunyai ruang yang tidak luas atau sempit sukar untuk meletakkan perabot-perabot yang lain di dalam rumah. Daripada keadaan ini, wujud beberapa persoalan yang berkaitan dengan fungsi kerusi ini. Setelah melakukan perbincangan berkumpulan, maka tercetuslah idea untuk menghasilkan reka bentuk inovasi, iaitu multifunction chair. Sebuah kerusi yang mempunyai berbagai fungsi untuk menjimatkan penggunaan ruang pada saiz rumah yang tidak besar. Di sini saya akan menyatakan pernyataan masalah. Dalam penyelidikan kami mendapati beberapa pernyataan masalah dalam pemilihan perabot yang sesuai untuk ruangan yang dimiliki pengguna. Antaranya ialah sesebuah rumah mempunyai ruang rumah yang terhadap iaitu Muhammad Kasim Abdul Jalil tahun 2000, proses dan kaedah reka bentuk muka surat 34. Selain itu juga, terdapat masalah lain iaitu terdapat produk yang sedia mempunyai satu fungsi, iaitu Catherine Beecham tahun 2012, Small Space Organizing. Akhir sekali, ialah kesukaran untuk meletakkan dan menetapkan sesebuah perabot, iaitu anak Autumn dari tahun 2019, My Small Space. Oleh sebab itu, terhasilnya ide kreatif penghasilan kerusi berbagai fungsi yang mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Sekian. Dengan kajian yang pertama mereka bentuk kerusi yang baru, yang kedua menghasilkan perabot yang dapat menjimatkan ruang, yang ketiga adalah mengenal pasti setiap elemen sambungan bagi setiap fungsi. Seterusnya saya akan membentangkan tentang skop kajian. Skop kajian kami adalah dihaskan di ruang yang sempit dan terhad seperti rumah yang mempunyai ruang yang sempit. Yang kedua adalah untuk menghasilkan kerusi yang mempunyai pelbagai fungsi. Yang ketiga adalah untuk menghasilkan kerusi pelbagai fungsi yang mengurangkan kos pembelian perabot. Yang ini adalah data metodologi kami. Pada mulanya kami akan menyediakan bahan dan alatan. Seterusnya, minggu yang berikut kami akan melakukan lukisan projek dan menganalisis projek. Yang ketiga adalah penyediaan sampel seperti alatan yang digunakan, bahan yang digunakan untuk memastikan semua ada lah. Yang keempat adalah proses pemotongan dan penyambungan elemen, maksudnya kami memotong kayu mengikut saiz ataupun ukuran yang telah ditetapkan. Kemudian proses penyambungan. Dan yang kelima adalah pengujian, iaitu semada projek kami berhasil ataupun tidak berhasil. Yang keenam adalah analisis data. Yang ketujuh adalah penghasilan laporan lengkap, maksudnya menyiapkan report dalam tempoh yang diberikan dan disiapkan dengan teliti lah. Ini adalah video cara-cara penggunaan Multi-Function Chair.
Untuk keputusan analisis, setelah semua data dah diperolehi, analisis dilakukan bagi melihat keberkesanan multifunction chair yang telah diuji. Pengkaji menggunakan dua kaedah untuk memastikan objektif tercapai, iaitu yang pertama, mengedarkan borang soal selidik kepada 30 orang pelajar dari kelas DKA 5B. Untuk kaedah yang kedua ialah menguji kekuatan kerusi tersebut dengan beban diletakkan ke atas kerusi tersebut seberat 100 kilogram. Untuk dapatan daripada borang soal selidik tersebut, ini menunjukkan produk multifunction chair yang dapat menjimatkan ruang yang agak terhad, iaitu item yang pertama, daripada analisis tersebut seramai 56.7 orang menjawab sangat setuju. Selain itu, seramai 30%, iaitu 9 orang responden menjawab bersetuju. Manakala ini pula menunjukkan produk multifunction chair mampu untuk menjimatkan kos kerana mempunyai pelbagai fungsi. Daripada analisis tersebut seramai 70%, iaitu 21 orang responden menjawab sangat setuju. Dan 20%, iaitu 6 responden menjawab setuju. Dan kemudian ini menunjukkan produk multifunction chair mampu membantu dalam kehidupan seharian. Daripada analisis tersebut, seramai 66.7 orang, iaitu 20 orang responden telah menjawab sangat bersetuju, manakala seramai 13.3%, iaitu 4 responden menjawab setuju. Menunjukkan produk multifunction chair yang sangat mudah untuk digunakan. Daripada hasil analisis tersebut, seramai 66.7%, iaitu 20 orang responden telah menjawab sangat setuju, manakala 26.7%, iaitu 8 orang responden telah menjawab bersetuju. Untuk item yang terakhir ialah menunjukkan produk multifunction chair dapat mengurangkan penggunaan ruang. Analisis data yang diperolehi ialah seramai 76.7%, iaitu 23 orang responden menjawab sangat bersetuju, manakala seramai 13.3%, iaitu 4 orang responden menjawab bersetuju. Untuk uji kaji multifunction chair, iaitu uji ketahanan dia, ini merupakan data yang kami perolehi daripada uji kaji tersebut, iaitu multifunction chair ini mampu untuk menahan ketahanan beban seberat 100 kilogram. Kesimpulannya, hasil dari projek multifunction chair yang telah dijalankan dapat dirumuskan bahawa multifunction chair telah mencapai objektif kajian, iaitu menghasilkan perabot yang mampu untuk menjimatkan ruang. Mereka bentuk kerusi yang baru dan mengenal pasti setiap elemen sambungan bagi setiap fungsi. Selain itu, selepas uji kaji dan kaji selidik yang telah dilakukan, ternyata multifunction chair ini mampu memuaskan sebilangan orang yang telah mencuba projek ini. Mengakhiri pembentangan ini merupakan cadangan. Setelah selesai pelaksanaan projek multifunction chair ini, pengkaji telah merumuskan dan menukilkan beberapa cadangan, dan pandangan kami telah melihat dan mengetahui hasilnya. Antara cadangan berikut adalah: yang pertama, memahami dengan lebih terperinci dan mendalam tentang bidang projek yang hendak dilakukan. Yang kedua, mendapat pandangan dari mereka yang lebih arif dan berpengalaman sebelum memulakan projek. Dan yang terakhir, memastikan kewangan yang mencukupi untuk dilaburkan kepada bahan projek. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.